Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakirah binti Abdul Rahman. Nama metrik I21305921. Saya selaku moderator anda pada hari ini. Semoga forum kita pada hari ini akan memberikan ilmu dan manfaat kepada kita semua. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan panel pertama kita, iaitu Cik Afrina. Soalan yang ditujukan kepada Cik Afrina ialah, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran kreatif berdasarkan Al-Quran? Dengan segala hormatnya, dipersilakan panel pertama kita. Terima kasih moderator. Saya Nur Afrina Nazira binti Adinan, ID metrik I21305847. Menurut Muhammad Fauzi Hamad, secara ringkas berpendapat bahawa pemikiran kritis adalah kecekapan, kecerdasan dan keupayaan minda manusia untuk menilai sesuatu gugusan idea, hujah, pemikiran dan pendapat yang diterima oleh seseorang. Dalam Al-Quran, konsep berfikir dan penggunaan akal turut disebut sebanyak 49 kali yang melibatkan kata aqala, naqilu, yaqilu, ta'qilun dan yaqilun. Cara berfikir dalam Islam adalah berpandukan Al-Quran dan hadis. Pemikiran Islam yang berasal dari wahyu itu bukanlah bermaksud ia semata-mata untuk tentang urusan ukhrawi. Intipati wahyu dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Hal ini bertetapan dengan hadis Nabi. Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi." Yang kedua, menurut pandangan Al-Quran mengenai pemikiran kreatif dan kritis ialah penggunaan akal fikiran turut diperlukan selain wahyu, terutamanya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas tentang kedudukan hukum. Ini bermaksud peranan akal itu mengkaji dan mendalami ilmu sama ada naqliyah atau aqliyah dapat memantapkan pemikiran seseorang tersebut. Maka terhasillah individu yang mempunyai pemikiran yang mampan. Lagi satu, pemikiran menurut pandangan Al-Quran juga tidak mengongkong akal berfikir. Islam itu memimpin akal dengan cara menunjukkan cara berfikir yang selamat dan membawa kepada kebaikan. Dimaksudkan dengan berfikir secara selamat adalah menghindari kita daripada terpengaruh dengan fikiran liberalisme dan feminin dan sebagainya. Rasulullah SAW juga mendidik kita agar sesuatu bicara atau pemikiran sekalipun mesti ada hubung kait dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat, supaya apa yang kita fikirkan itu tidak terpesong dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita, iaitu Cik Afrina. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengajukan soalan kepada panel kedua kita, iaitu Cik Laila. Baik, Cik Laila. Saya ingin bertanyakan tentang apakah maksud ataupun konsep yang tentang pemikiran kreatif dan kritis. Juga saya mohon Cik Laila berikan contoh tentang pemikiran kreatif dan kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila Najah binti Muhammad Hazmi. Nombor metrik I123055897. Terima kasih kepada saudara Syakira, iaitu moderator kita pada hari ini. Berdasarkan kefahaman saya mengenai kreativiti dan kritis dari pandangan Al-Quran dan Sunnah, kreativiti adalah upayaan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang sesuai bermanfaat kepada manusia selari dengan prinsip dan syariat Islam. Pemikiran kreatif juga merupakan satu proses otak untuk memahami dan melaksanakan dan menjelaskan prinsip dan idea Islam pada masa dan tempat tertentu untuk
untuk berdepan dengan cabaran yang timbul untuk segala aspek kehidupan. Pemikiran kreatif dalam Islam juga disebut dengan tafakur. Perintah untuk berfikir secara kreatif dalam Islam pun telah termaktub dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 91, iaitu Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, melindungilah kami dari azab neraka. Berdasarkan ayat di atas, berfikir kreatif dan kreatif juga menurut Al-Quran berarti memikirkan akan kebesaran Allah SWT. Di setiap siang dan malam, umat Islam dianjurkan untuk selalu menyati kebesaran Allah dan takut akan siksaannya. Seterusnya, pemikiran kreatif dalam Islam merangkumi kepada dua, iaitu keterbatasan manusia dan inspirasi wahyu. Keterbatasan manusia ni ialah memahami hakikat manusia tidak sempurna dalam segala-gala dan mengingatkan manusia bahawa Allah SWT itu Maha mengetahui. Inspirasi wahyu ialah hasil galakan daripada beberapa ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk menggunakan cara yang berfikir yang berbeza. Konsep dan pemikiran kreatif Islam bukanlah berasaskan aktiviti minda secara mudah semata-mata, tetapi berfikir secara kreatif adalah usaha untuk menganalisis, menyelidiki, mengkaji, merenung, memahami, merumus dan menilai alam secara mendalam dan menyeluruh. Sebagai contoh, penggunaan pemikiran kreatif dan kreatif berdasarkan sejarah Islam sendiri, iaitu apabila Nabi Muhammad SAW merupakan seorang insan kreatif yang terulun dalam mengenangani isu politik, ketenteraan, sosial, pendidikan, ekonomi, pengurusan dan agama. Bahkan aktiviti Baginda SAW juga bermula daripada ras Islam, iaitu menyelesaikan masalah perbalahan dalam antara beberapa suku kaum Arab dalam masalah peletakan Hajarul Aswad. Contoh lain yang dapat diberikan ialah daya berfikir secara kreatif dan kreatif Baginda juga jelas digambarkan dalam memimpin negara, membuat keputusan, mengatur strategi dan mewujudkan hubungan dengan pelbagai pihak untuk berdakwah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita, iaitu Cik Laila, dengan penerangan yang ringkas tetapi padat itu tadi. Seterusnya, saya ingin ajukan soalan kepada panel kita yang ketiga, iaitu Cik Nur Farsanah. Baiklah Cik Nur Farsanah, sila berikan pandangan anda tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran, dan apakah istilah-istilah yang digunakan di dalam Al-Quran serta As-Sunnah. Juga sila nyatakan unsur-unsur kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Assalamualaikum, nama saya Nur Farsanah binti Abdul Rahman. Saya nak menerangkan tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, saya nak menjelaskan beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Quran yang merujuk berkenaan berfikir ini. Pertama, tafakur, iaitu memikirkan. Kedua, tabawur, iaitu memerhati dan teliti. Ketiga, takabur, memperhatikan, dan nazarah, mendengar. Keempat-empat ini adalah istilah di dalam Al-Quran. Setiap satu istilah ini mempunyai beberapa maksud. Saya menerangkan mengikut hadis. Contoh pada tafakur iaitu aku tidak mengatakan kepadamu bahawa bendahara Allah ada berlaku.
Okey, dan manakala takabur, mereka yang memerhatikan Al-Quran dan sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu mendapat pandangan yang bertentangan yang banyak dalam Al-Quran. Okey. Seterusnya, unsur-unsur kemahiran di dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey. Pertama, unsur menerangkan sebab, iaitu menerangkan sebab-sebab berfikir. Iaitu contoh di dalam hadis, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakan pada keduanya terhadap dosa besar. Okey, seterusnya unsur mencipta metafora, iaitu Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba api. Okay, ini menjelaskan bahawa sebahagian daripada pemikiran yang terang-terangan. Okey, seterusnya unsur membuat keputusan, iaitu berfikir secara jauh dengan memerhati perkara yang positif dan negatif. Contoh di dalam hadis, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati keras, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohon ampun dan bagi mengurus segala urusannya. Itu adalah hadis. Sekian dari saya. Terima kasih. Berakhirnya pendapat dan pandangan daripada panel kita yang ketiga, iaitu Cik Nur Fasanah. Maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang begitu hebat dengan hujah-hujah yang diberikan. Semoga kita semua mendapat manfaat daripadanya. Daripada forum ini, kita dapat simpulkan bahawa terlalu banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang berfikir secara kreatif dan kritis dan galakkan untuk kita berfikir. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran tidak akan dapat dihabiskan kerana ianya bersifat mukjizat sepanjang zaman. Walaupun Islam menggalakkan umatnya supaya berfikir sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, Islam juga membataskan umatnya daripada berfikir tentang zat Allah. Malahan, Allah sentiasa menyuruh umatnya berfikir tentang penciptaannya kerana daripada situ, kita sebagai hamba dapat mengenal dan mengagungkan pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fikirkanlah mengenai segala apa jua yang diciptakan oleh Allah. Tetapi janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah." Hadis riwayat Abu Al-Shaykh. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW menggalakkan umatnya untuk berfikir. Apatah lagi kita sebagai hambanya haruslah menggunakan akal fikiran yang dianugerahkan oleh Allah untuk berfikir dan membina idea-idea yang baik dan bernas secara kreatif dan kritis. Dan kita haruslah manfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaiknya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.